Kalau kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau melalui sebuah wadi dengan tenteranya, mendengar pemaisuri semut cakap, ya ayuhan naml udkhulu masakinahum, wahai semua semut, masuklah kamu ke dalam tempat-tempat kamu, tempat tinggal. Ya, semut mungkin ada lubang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya tidak dipijak, dihinjak-hinjak oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman dan tenteranya. Wahum la yash'urun, mereka itu tak rasa, tak tahu. Fatabassama dhahika min qawliha, maka Nabi Sulaiman alaihi salam pun ketawa, tersenyum mendengar perkataan pemaisuri semut itu, semut betina. Wa qala, dan Nabi Sulaiman pun cakap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Tuhanku, kurniakanlah aku, ilhamkanlah aku, supaya aku bersyukur terhadap nikmat yang telah kau kurniakan ke atas aku dan ke atas dua ibu bapa aku. Dan kalau cakap ke atas aku, maknanya yang sedang dirasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wa ala walidayya, dan ke atas dua ibu bapa aku. Bila kita mengatakan terhadap dua ibu bapa aku, maka sudah pastilah beliau Nabi Sulaiman menoleh ke belakang, melihat apa yang berlaku ataupun apa nikmat yang telah dirasai, yang telah dikurniakan oleh Allah SWT pada Nabi, pada bapanya, iaitu Nabi Daud AS, yang mana Nabi Sulaiman AS mewarisi tahta kerajaan Nabi Daud AS, dan juga beliau menguasai, faham pertuturan haiwan. Wa an a'mala salihan tardahu, dan ilhamkan aku supaya aku beramal dengan amalan yang soleh, yang baik, yang kau redai. Telah saya beritahu tuan-tuan, jika kita buat satu perkara, kita tak tahu sama ada Allah redha ke ataupun Allah marah. Tapi kita boleh rasa kalau perkara itu Allah tak suka, Allah tak redha. Kalau perkara itu perkara maksiat, serta pastilah Allah benci. Dan kalau perkara-perkara itu perkara yang merupakan perkara taat, yang menjurus kebaikan, yang menjurus pada akhirat, dah tentulah Allah redha. Wa adkhilni birahmatika, masukkanlah aku ini dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Dia cakap ni, wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Segala-galanya nikmat yang kita dapat dan juga apa juga perjalanan hidup kita, Allah beri kita dengan rahmat dia. Lepas tu kita doa, kalau kita jadi makmum belakang, imam akan cakap wa adkhilna bi rahmatika, atau wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin, masukkanlah kami dalam syurga dengan rahmatmu. Dengan rahmat Allah saja kita dapat masuk ke syurga. Dengan rahmat Allah saja kita dapat merosi apa yang ibu bapa kita, dan mungkin doa ibu bapa kita kepada kita menyebabkan kita sampai ke tahap ini. Kita dapat nikmat sekarang ini mungkin disebabkan usaha ibu bapa kita yang sampai sakit, yang sakit itu mungkin baru mati. Kita dapat nikmat tanah, kebun, rumah, atau apa juga kita dapat pendidikan yang baik disebabkan usaha ibu bapa kita yang susah payah cari rezeki untuk membiayai persekolahan kita, pembelajaran kita. Susah payah beliau. Dan juga mereka itu fikir yang kita ini, mereka tak mau kita ini macam dia. Mungkin ibu bapa kita tak mau kita susah macam dia, biarlah susah dia. Jangan anak-anak aku susah dan aku tak pandai ini, biarlah anak-anak aku pandai-pandai. Jangan anak aku macam aku tak ada peluang untuk belajar. Mungkin zaman British, zaman apa semua tak ada peluang belajar.
Tapi mereka sedar pendidikan itu penting untuk anak-anak, supaya anak-anak jangan jadi macam dia, susah. Ada pendidikan. Maka sebab itu kita kena menoleh ke belakang, melihat apa yang diperolehi oleh dua ibu bapa kita, yang mana kita sebagai pewarisnya. Mungkin sebab doa dia kita mencapai tahap sekarang ini. Mungkin sebab usaha mereka yang susah payah kita dapat tahap macam gini. Dan sebab usaha payah mereka, kita mungkin sekarang ni kita rajin semayang, kita rajin ke surau, kita dapat petunjuk. Mungkin dulu ayah ibu bapa kita mungkin doa supaya anak aku pandai, anak aku rajin ibadat, anak aku semayang tak tinggal. Mungkin masa mereka hidup mungkin kita semayang, tapi setelah mati Allah terima doa dia, menjadikan kita jadi macam gini. Kita rajin ke masjid, kita rajin ibadah, kita rajin puasa 6 dalam bulan Syawal, kita rajin baca Quran. Begitulah, bahkan kita mesti bersyukur. Nabi Sulaiman AS, Allah tunjukkan Al-Quran ini supaya kita bersyukur dan apa nikmat yang kita ada bila kita mandang ke depan dan mandang ke belakang apa yang telah dirasai oleh dua ibu kita, yang kita akan mewarisi apa yang mereka doa, yang mereka usaha, kita yang dapat. Sebab itu Nabi kata, berbaktilah kepada dua apa kamu, tapi rukum abna'ukum, anak-anak kamu juga akan bakti pada kamu. Jika kita dengan ibu bapa kita dulu kita baik, tak berkira, kita taat, maka anak-anak kita Allah balas lebih baik, lebih taat daripada kita yang dulu. Jadi apa yang berlaku pada anak kita ni, kita melihat kita dulu tak ada melawan cakap orang tua, mudah taat, cakap cepat pergi, maka anak-anak kita lebih elok Allah balas daripada apa yang kita lakukan pada dua bapa kita. Sebab itulah naklah kita banyak bersyukur. Sebab tu kata bila kita menoleh ke belakang, melihat dua bapa kita dan kita mandang ke depan, ya Allah beri laluan kita, takdir kita, kalau kita ditetapkan dalam hadapan yang elok, dalam keadaan kita taat, kita dapat merasakan buat kebaikan, kita dapat bersedekah, kita dapat mengerjakan sembahyang dengan mudah, kita hidup dalam keadaan tidak susah seperti mana dua ibu kita, maka itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman sendiri bila dia faham cakap haiwan semua, cakap ketawa dan senyum. Mengenang kenapa? Nikmat yang telah diperolehi oleh beliau, faham bahasa haiwan dan dapat menerusi tahta kerajaan Nabi Daud AS yang ayahnya. Juga kita tak tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat pangkat yang elok, dapat kedudukan yang baik di masyarakat, mungkin dalam bidang yang kita ada, dalam pekerjaan kita sekarang ini, mungkin ada antara manusia yang kita mungkin telah tolong, mereka mendoakan kita di belakang kita dengar, dan Allah kabulkan permintaan dia, menyebabkan kita dapat hidup macam ini senang, disebabkan salah seorang doa. Mungkin pernah kita satu masa kita menolong orang dalam susah, bila kita tolong dia, lapang dari dia, begitu sekali menghargai, dan dia mungkin semayang, dia berdoa, dan doa dia rupa-rupanya Allah kabulkan, doa dia mustajab, Allah perkenankan doa dia, maka kita hidup dalam keadaan kebaikan doa yang mereka doa, dan jadi mungkin kita senang, kita mudah hidup. Begitulah. Jadi apa yang kita dapat tu daripada ibu bapa kita, dan juga nikmat yang kita perolehi dengan usaha kita, maka yang kita tuntut ialah kita bersyukur dengan banyak-banyak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita ke tahap sekarang ini. Walaupun kita susah, tapi kita dapat sembahyang. Walaupun kita susah, kita dapat puasa. Walaupun susah, kita dapat juga sedekah sikit hari Jumaat, dapat juga beri duit sikit dan tabung apa. Semua itu tidak semua orang perolehi dapat. Ada orang susah, tak dapat itu, tak dapat ini. Tetapi jika mereka bersyukur, tentulah Allah tambah nikmat yang ada. Dan tak tahu nikmat apa. Mungkin Allah beri di akhirat kelak, tidak beri di dunia. Mungkin di dunia walaupun dia susah, tapi Allah beri dia, jadikan dia seorang yang taat, anak-anak dia elok, mudah mengaji, mudah belajar. Kita tak lihat kadang ada orang susah, tapi anak mereka berjaya, masuk Siti Semjaya dan jadi doktor, jadi ini, elok anak mereka padahal dia susah. Tentulah ada usaha dan doa daripada siapa yang kita tak tahu. Mungkin dengan gurunya, mungkin dengan adik-beradik dia,
sekarang ini pun kalau orang tanya kau macam mana dapat tahap macam gini, dapat gigi ni, berani ke jawab ini usaha aku ni? Jangan jawab macam gitu. Kerana kejayaan kita apa semua kita dapat ke tahap macam gini, mungkin senang lena atau apa gini, belum tentu lagi kita yang usaha. Tapi sebab ada bantuan doa ataupun usaha orang lain, kita dapat tahap macam gini. Yang dituntut kita bila mulai ke belakang dan melihat ke depan itu ialah kita bersyukur Allah SWT, bukan suruh kita sombong. Quraib bin Abrahah duduk bersama Abdul Malik di atas tempat tidurnya di daerah Al-Murran. Abdul Malik pun cakap tentang sombong ni. Lalu Quraib berkata, aku mendengar Abu Raihanah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit saja sombong tidak akan masuk syurga. Mana tidak masuk syurga siapa dalam hati dia satu zarah pun sifat sombong, tak masuk syurga. Lalu seorang pun berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tanya, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, saya suka berdandan, mana berhias-hias dengan 2 tali cemetiku. Dulu 2 tali cemeti, cabuk. Mungkin cabuk tu berjalan dia bawa gini, perhiasan macam kita lah, bawa tongkat. Ataupun ada orang suka jalan kan perhiasan serban. Macam perempuan jalan mungkin dia suka pakai gelang emas, pakai anting-anting. Dan kita lelaki mungkin kan pakai pakaian raya kan, baju apa-apa, baju mahal, baju cantik kita pakai, suka kita pakai, suka hias macam gitu. Dan juga kata orang lelaki tu suka berdandan berhias dengan 2 tali cemeti aku, dan juga tali sandal aku, tali kasut dia atas sipar sandal dia, jalan suka. Mungkin ketika itu dia rasa elok tu. Maka Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam tu, mungkin lelaki tanya, mungkin adakah tanya itu, adakah itu sombong? Maka Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam kata, itu bukan kesombongan. Sesungguhnya Allah tu indah dan menyukai indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu indah, elok, suka elok keindahan. Kesombongan itu siapa yang tidak mahu tahu terhadap kebenaran, tidak mahu terima kebenaran, itu sombong. Dan meremehkan manusia dengan kedua-dua matanya, mana menghina manusia. Itu sombong tu ialah tak mahu terima kebenaran, menolak kebenaran dan menghina orang lain, meremehkan. Itulah sombong. Lepas tu kita ada harta, kita ada apa kemewahan apa, bukan dituntut kita sombong, lagak, tapi dituntut kita bersyukur. Dan tak salah kita pakai pakaian elok semata untuk menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya beritahu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu yang digunakan padamu wahai Muhammad, fahaddits, maka ceritakanlah. Orang tanya kan, eloklah, wow, kurta kau elok, baju gaya kau cantik ini. Alhamdulillah dapat rezeki tahun ni lebih. 2 tahun PKP tak dapat raya gini, aku qada beli baju simpan duit, dapat baju mahal sikit, sedap aku pakai, selesa lembut. Alhamdulillah rezeki Allah tahun ni dapat beli baju yang elok sikit. Kita ceritakan nikmat Allah, dapat rezeki lebih, ya itu bagus, itu bukan sombong. Juga kita lihat innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah tu cantik atau indah, sukakan keindahan, keelokan. Kita lihat bumi dan langit ni macam-macam keindahan, keunikannya. Memang ciptaan Allah SWT suka cantik, takkanlah buat ke bumi ni teruk sangat rupa. Lepas tu syukur duduk di bumi yang pemandangan cantik, air terjun cantik, sungai mengalir jeram banyak itu gini, ada ikan, ada makhluk lain, rumpai cantik, guanya ada, sambung balik macam-macam, sungai dia, laut dia dengan hasil ikan, darat dia dengan flora dan fauna, dah lain pula macam. Dalam laut tu pemandangan dia lebih cantik daripada pemandangan darat. Kita lihat cantik tu, siapa yang mencipta tu? Manusia tak mampu buat seperti itu. Kalau lukis sendiri tu boleh, tapi nak buat seperti Allah SWT tu buat, tak mampu kita. Maka yang boleh termampu cakap,
Subhanallah, maha suci Allah yang buat begitu, yang mampu buat begitu. Kita tak boleh buat. Lihatlah keunikan langit dan bumi ini. Siapa boleh buat? Boleh ke kita cakap seperti mana orang yang bukan Islam cakap tu, yang tidak beriman itu, yang tak mengaku ada Tuhan tu, itu boleh ada sebelum jadi. Tak lihat ke diri dia sendiri tu, engkau ada sendiri ke? Engkau jadi sendiri ke? Pelik otak dia macam mana. Tak melihat ke dari mana asal. Dan orang yang berasal tu, kau tengok dia berasal mana. Kau tengok orang yang lama tu asal di mana. Kau jumpa tak mana puncanya. Ya, bila kita sebagai orang Islam, kita akan cakap Subhanallah, maha suci Allah. Dan kita sahut lagi dengan amantu billah, aku beriman dengan Allah. Lepas tu semua nikmat tu dituntut kita supaya bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sombong, tidak angkuh. Sombong dan angkuh itu selendang aku, kata Allah. Sifat aku. Siapa yang merampas sifat aku ini, mana mengambil sifat aku, maknanya dia sombong, takabur. Aku lempar ke, aku sedia ke tempat dia dalam neraka jahanam. Kerana sombong angkuh itu hanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ambil, kita tak boleh ikut. Tapi kalau sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita boleh ambil, kita boleh ikut. Tetapi kita pastilah kasih sayang kita, yang kita sayang, kita apa semua itu tak akan sama dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Kita sayang mungkin kita pilih kasih, dan orang ini mungkin kita, dengan orang yang sayang mungkin kita pilih kasih. Tetapi Allah SWT beri kasih sayang, beri rezeki. Allah tak pilih kasih, beri pada semua hamba-hambanya yang dia bersifat Rahman. Orang kafir pun keadaan dia penuh maksiat, buat benda yang dilarang oleh Allah SWT, tetap mendapat rezeki melimpah-limpah. Kalau kita orang yang taat tu kan hidup susah begini, jangan dibanding beza. Pemberian Allah tu Allah maha mengetahui. Dunia ini syurga bagi mereka, iaitu bukan Islam, neraka, penjara bagi orang mukmin. Penjara maknanya banyak yang kena tahan, disekat, tak boleh buat ini, tak boleh buat ini, tak boleh minum arak, tak boleh itu, ini macam disekat. Dan orang bukan Islam, orang kafir itu gasaklah kau, bebaslah kau, syurga bagi kau dengan mewah dia, dengan sukaria dia. Sampai masa kau tahulah neraka jahanam tu tempat kau. Nak kembali ke dunia tak ada lagi dah. Sebab itulah di hujung ayat ini Nabi Sulaiman cakap, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu dalam kalangan hamba-hambaku yang soleh, yang baik-baik. Kerana boleh campur dengan orang baik ni, kita jadi baik. Sebab itulah kata Al-Haris Al-Muhasibi, selalu saya beritahu, la yasluhu abdun illa aslahallahu ghairahu bi salahi, atau kama qala, tidaklah baik seorang hamba itu, tidaklah elok seorang hamba itu, melainkan Allah elokkan orang lain disebabkan keelokannya. La yafsudu abdun illa absadallahu bi fasadihi siwahu. Dan tidaklah rosak seorang itu, tidaklah buruk seorang itu, tidaklah rosak seorang itu, melainkan Allah rosakkan orang lain disebabkan kerosakan pada diri dia, ataupun Allah burukkan orang lain disebabkan keburukan yang ada pada dirinya. Orang ikut sifat dia yang buruk tu, maka buruk orang jadi perangai. Yang tadi disebabkan keelokan dia, disebabkan kebaikan dia. Orang lain baik disebabkan kebaikan dia. Kalau orang ikut kebaikan dia, orang jadi baik, maka yang itulah yang bagus. Dia baik dan boleh membaikkan orang lain. Itu dia. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita lihat orang tu, kita ingat masjid. Saya pernah beritahu tuan-tuan, bila kita lihat orang tu, kita ingat akhirat. Bila kita lihat, mungkin bila kita lihat orang imam, mungkin bila kita lihat wajah ni, kita ingat masjid, kita ingat sembahyang jemaah, ingat ke akhirat. Bila kita lihat bila ni atau iman kita nampak, kita ingat fitrah, kerana kita bayar fitrah dengan dia. Kita ingat sebelum Ramadan bayar fitrah dengan dia.
Sebab itu seorang itu mengingatkan kita kebaikan, itu orang yang bagus. Dan kita kalau menampak pandang kita, orang nampak kebaikan, orang ingatkan kebaikan, maknanya bila nampak kita, orang terfikirkan kebaikan, maka kita itu seorang yang elok. Alhamdulillah. Tak adalah orang pandang kita, orang ingat nombor ekor, orang pandang kita apa gini macam ingat yang tak elok, tak elok. Oh, jangan. Mana ketika itu bukan kita seorang yang elok. Tapi bila kita marah seorang itu, kita ingat, oh elok cakap dia, lembut cakap dia, tak ada cakap kasar, elok lembut, lemah lembut. Kita ingat, oh itu yang lembut tu. Baru boleh cerita pasal dia ni, kenal tak ni? Oh tu kenal yang cakap lembut. Orang sebut kebaikan, bukan suruh sebut, bukan orang tu suruh sebut, tapi kita menyebut kebaikan dia. Untuk kenalkan dia, orang sebut kebaikan dia. Orang tanya, kenal tak ni pakcik gini? Oh, tu yang rajin ke masjid tu. Oh, tu yang azan dia macam azan Mekah kat Madinah tu. Orang sebut kebaikan. Alangkah elok macam gitu. Kalau orang tanya, kenal tak orang ni? Oh, tu yang kaki judi tu. Dah susah berat lah kalau macam gitu. Sebab tu suruh masukkan kita dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah dalam kalangan hamba-hamba yang soleh, yang baik. Kita walaupun tak memula, kita mungkin tak tahu tahlil, orang mungkin tak sekolah tak tahu tahlil, tapi bila orang raya apa nak majlis tahlil, orang ikut, lama-lama pandai dia sebut, pandai bertahlil, tahu bertahlil. Kenapa? Campur dengan orang yang baik, duduk di majlis yang baik-baik, majlis yang zikir, majlis yang menghayati Allah. Macam tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak sekolah, tak belajar agama, tapi tuan-tuan bila hadir dalam majlis ilmu secara tak langsung, dapat ilmu agama yang mengelokkan kita. Okay, secara sedikit demi sedikit kita rasa terbimbing. Sebab tu ada ilmu ni, hidup kita mudah. Dan ada seni, mana kita faham benda gini, keelokan ni, hidup kita jadi indah. Kita dapat melakukan perkara dengan elok disebabkan kita ada ilmu dan kita ada seni. Rumah kita mungkin bersih. Kenapa? Kita seni, tahu elok susun macam mana, nak cantik ke rumah macam mana. Bila orang tanya, wah cantik pun kau, oh elok rajin kau, cakap Allah tu cantik, elok, sukakan yang elok. Kita pakai baju cantik seperti mana saya katakan tadi, dapat kereta mungkin mewah. Kita mungkin tuan-tuan beli kereta bukan nak tunjuk orang ini, tak, tapi dia sebagai keperluan. Mungkin duduk sekamat tapi rumah dia di Kelantan, perlu kereta besar, jalan jauh, anak-anak ramai, perlu kereta besar, jalan jauh, mudah jalan. Itu keperluan, bukan nak tunjuk orang aku kereta besar gini. Tidak. Dalam masa yang sama, bersyukur dapat beli kenderaan yang elok macam itu, mudah jalan. Begitulah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dapat apa kita hajatkan, kita ingin nak macam itu, ingin macam orang tak dapat. Tapi kita elok, walaupun kita tak dapat macam orang, tak dapat kereta besar, kita adalah kereta sikit apa, ada rezeki sikit, rumah pun ada, alhamdulillah, walaupun kecil tu, anak-anak elok ni, ya bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur anak-anak kita mudah semayang, mudah pergi sekolah, tak ada susah, bangun pagi pun mudah, tak melawan cakap pun lembut, elok kita, tak ada menengking-nengking. Sebab apa? Sebab kita elok dengan dua ibu bapa kita. Sebab itulah cara kita berbakti pada dua bapa kita, doa tu merupakan perkara yang paling diutamakan. Lepas tu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku kasihanilah keduanya sebagaimana mereka kasihkan aku ketika waktu kecil. Jasa ibu bapa itu tidak boleh dibalas oleh anak-anak. Pernah saya katakan, kalau ada anak-anak cakap, saya nak belajar betul, hidup mudah sikit, supaya dapat balas jasa dua bapa kita. Jawapannya, tak boleh dibalas. Dan salah cakap tu. Kita tak boleh balas jasa dua ibu bapa kita. Yang boleh cuma berbakti dengan dua ibu bapa kita, itu boleh. Sebab itu cakap birrul walidain. Berbakti dengan dua ibu bapa. Dia tak cakap suruh balas. Kalau suruh balas, memang tak boleh balas. Sebab itu pernah saya beritahu perempuan, kita jangan cakap dengan orang. Jangan cakap, dan fakta ni tak boleh diterima. Kalau cakap,
bapa, mak mungkin boleh bela anak 5 orang. Anak 5 orang tak boleh bela mak. Fakta tak boleh gunakan. Kerana kita bapa bela anak kita kecil, kita boleh marah dia, kita boleh pukul dia, kita boleh rotan dia, kita boleh tengking dia. Tetapi kita bela dua bapa kita tak boleh tengking dia, tak boleh kasar dia. Berbeza. Tak boleh. Mana sama. Sebab tu tak boleh balas budi dua ibu bapa kita. Yang boleh ialah berbakti. Itu boleh berbakti. Berbakti itu bukannya maksudnya kita balas, tapi kita berbakti adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Pada dua apa? Supaya buat baik. Kerana balas jasa tak terbalas kita. Dia bela kita waktu kita kecil, kita bela dia dah tua, mana sama. Itu dia. Sebab tu yang boleh berbakti. Apa juga kebaikan yang buat pada apa, itulah bakti. Satu, doakan dia. Dah masa hidup, masa dia meninggal dunia pun perlu juga doa juga. Dulu ziarah dia masa hidup, tak ada dia meninggal, ziarah kubur dia. Satu. Yang kedua, suruh buat baik kepada rakan-rakan ibu bapa kita. Macam perempuan, cari siapa dulu kawan-kawan mak kita, dan kita cari siapa dulu kawan arwah orang tua kita dulu. Buat baik dengan dia. Kalau masa hidup dulu, kita terlihat ayah kita selalu pergi warung, selalu belanja orang tua tu, belanja makan sarapan, selalu belanja kita. Memang ayah kita selalu cakap, kita buat. Kalau orang cakap ayah kau baik nak aku dulu. Aku kalau makan belanja sarapan pagi tu dia saja nak bayar. Aku tak boleh nak bayar tu. Dia saja nak bayar. Baik ayah kau itu. Kita kena meneruskan kebaikan dua ibu bapa kita itu terhadap rakan-rakan dia. Tak ada pun doa kan. Kalau hari raya ayah mak kita rajin pergi ke rumah dia ziarah gini, bawa apa gini, kita pun rajin pergi. Sampailah dia cakap, engkau ni sama macam ayah kau dulu. Ayah kau baik macam gini dan baiknya. Rupa kau pun sama juga macam ayah kau baik juga dengan aku. Ya, itu dia. Sampai tahap macam gitu, maka dah kira kita berbakti pada dua ibu kita, dapat melakukan kebaikan, doa kepada mereka dan dapat buat baik kepada rakan-rakan mereka. Bukan satu perkara yang mudah. Dulu dia mungkin baik dan rakan dia, asal-asal mungkin rakan dia, tetapi kita baik dan rakan kita adalah sebagai anak dia, meneruskan kebaikan dia. Kalau ayah kita dulu rajin ke masjid, dia suka sapu-sapu apa ke masjid, kita pun kena ikut juga. Supaya apa? Perlakuan dia yang baik itu kita ikut, dia sudah pasti dapat pahala. Kerana perlakuan dia yang baik itu kita ikut. Cakap dia yang baik itu juga kita ikut. Pahala dia berterusan. Jangan sangka orang yang apa ni kerja sapu sampah apa, tak kisah masjid ke mana, masjid ke itu, jangan kita pandang rendah. Nabi sendiri tanya satu wanita yang selalu sapu Masjid Madinah, masjid ke Masjid Madinah sapu. Nabi tanya, mana perempuan yang selalu sapu gini? Ke sahabat dia telah meninggal ya Rasulullah. Nabi pergi kubur dia, doakan dia. Itu kebaikan. Nabi nampak kebaikan orang, dia hargai kebaikan orang. Betul, orang yang buat baik itu jangan kita pandang rendah. Waktu kebaikan mungkin pada kita apalah, tetapi kita tak tahu di sisi Allah SWT besar kebaikan yang dia buat tu. Walaupun cuma sapu sampah je, walaupun cuma ambil sampah di masjid, sapu masjid sikit aje, tapi kebaikan besar di sisi Allah. Mana pada Allah sebagai pencipta, dilihat hamba ni walaupun kebaikan nak buat sikit, Allah boleh balas besar dengan besar balasan. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin makan roti, makan kuih raya tu mungkin kuih buah hulu kan, makan kuih buah hulu kan dia macam repoi-repoi je kan, repoi. Kalau kita makan ini mesti jatuh sikit ke bawah. Ya, bila semut jumpa yang sekecil tu kita anggap tak guna, semut kembali suka lagi, alhamdulillah rezeki bagus orang ni ada rezeki dia makan. Mana kita tahu doa makhluk Allah seperti semut tu. Kita alah sikit apa dia jatuh tu, semut. Tapi semut menganggap itu besar rezeki. Kita jatuh apalah. Tapi pada makhluk lain rasa bersyukur.
berharga dapat perkara macam itu semut, dapat bawa, dibawa ramai-ramai semut, bawa masuk dalam lubang. Okay, baru kita jatuh tadi, kita biasa kan jatuh tak ambil. Ada makhluk lain yang menghargai. Kita nak betik dah banyak sangat, tak termakan. Nak bagi orang, tak nak lah aku banyak betik. Kita biarkan burung pelik makan, burung makan, musang makan. Ya, tak apa. Dia suka, alhamdulillah. Mungkin burung peling tu atau musang, mungkin dia doa kita, ya Allah tambah rezeki orang ni, dapat aku makan ni. Mana kita tahu? Kerana doa ataupun hasrat kebaikan atau daripada mulut makhluk yang betul-betul yang kita tak faham, tak tahu doa dia, menyebabkan berbuah selalu. Walaupun durian kita semua tupai makan, apa tupai makan je, kita tak dapat pun. Buah tak tahu banyak, tak masa makan. Tupai makan. Tak tahu buah juga banyak, tapi tak dapat makan. Tupai makan. Buah banyak, tak dapat makan. Mungkin doa tupai tu. Banyak kala buah lagi rezeki orang tu. Tupai, dia nak makan, dia doakan dia nak makan. Kebaikan, pahala yang Allah bagi disebabkan tupai itu dapat makan durian kita, diam Belanda ke, diam betul ke, ataupun apa ni, burung dapat makan pisang kebun kita, dapat makan betik ke tanah tu, walaupun betik tu tumbuh di tanah kita, tumbuh, burung makan tu, kita tahu apa doa burung tu pada kita, doa dia kepada Allah SWT supaya kita lebihkan rezeki apa, ataupun kita terbanyak tolong orang, beri kebaikan pada orang, memudahkan, melepaskan kesusahan hamba Allah tu, dan mereka doakan kita, kita tahu apa doa mereka, tiba-tiba Allah perkenankan dan kita dapat doa itu, Allah kabulkan, dapatlah kita hidup sekarang ini, tahu kita senang dengan doa siapa, mungkin doa guru kita, mungkin doa ibu bapa kita, mungkin doa rakan kita di sekolah sama doa, kita tak tahu. Sebab tu bila memikirkan hal itu, maka tak ada ruang untuk kita sombong dan angkuh dengan manusia yang lain. Kerana manusia lain tu mungkin dah doakan kita. Dan bila semayang tadi pun doa, imam doakan, walaupun doa itu dia berdoa, kalau Allah perkenankan, ya, kita tahu antara mereka tu yang kenankan doa, dan kita dapat sekali doa dia tu. Lepas tu kalau kita buat haji, kan, siapa buat haji, buat umrah, orang doa depan Kaabah kan, kita pernah doa, duduk je belakang dia. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, nak doa apa malah, kita pergi doa orang belakang tu lah, ni orang datang doa apa dekat Mustazam, kita pergi belakang dia, amin, amin, itu lagi senang. Macam kita, orang imam doa depan kita, amin belakang. Itu depan Mustazam, tak apa doa ni kita, amin. Allah perkenankan doa dia, kita pun sama juga dapat. Di Madinah Al-Munawwarah ada tiang namanya Ustuanah. Ustuanah tu mana tiang silinder, tiang bulat. Ada Ustuanah Abi Lubabah dan Ustuanah Aisyah. Dua tiang tu. Di tengah-tengah dia doa mustajab di Raudah sana. Tuan-tuan tengok ada Ustuanah Abi Lubabah, Ustuanah Aisyah. Duduk di tengah dua tiang tu doa mustajab. Kita malah doa, ada orang lupa doa, kita duduk belakang dia. Amin, amin. Atau kita ke masjid kan, main tadi sembahyang solat subuh, lepas solat subuh duduk doa kita. Kita dah sembahyang doa, kita duduk belakang dia, amin, amin ya Allah. Kenalkan doa dia. Kita doa pun, ambilkan doa orang. Kalau Allah perkenankan dia, kita pun dapat sama. Tak tahu apa doa. Kalau doa ya Allah kayakan aku, Allah perkenankan, kayalah kita. Ya Allah ni, dia ni jual ayam, apa ni, maju ayam dia gini ni. Jadi kalau aku penjual ayam, bukan penjual ayam je, penjual daging lembu, penjual daging arnab, penjual daging apa macam gini, kaya kalau aku, dia perkenankan oleh Allah SWT. Itulah maknanya, bila kita fikirkan mungkin ada orang lain doa kepada kita, mungkin ada kebaikan orang lain kepada kita yang menyebabkan kita dapat tahap macam ini, maka yang kita tuntut bukan disuruh kita sombong, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang apa ada pada kita, sebagaimana Nabi Sulaiman AS menoleh ke belakang melihat apa yang dihasilkan oleh Nabi Daud AS ayah dia, dan menoleh ke hadapan dengan apa yang diperolehinya daripada hasil ayahnya Nabi Daud AS, dan nikmat dapat memahami betul bahasa haiwan, dapat memaham pertuturan haiwan tu. Nabi Sulaiman mohon kepada Allah supaya Allah ilhamkan dia supaya bersyukur terhadap nikmat apa yang telah gunakan pada dirinya dan pada ibu bapanya. Begitulah tuan-tuan
yang dituntut ialah bersyukur kepada Allah Taala, bukan kufur, bukan sombong dengan makhluk lain. Dan kita rasa rendah diri di hadapan Allah SWT yang menggunakan kita berbagai-bagai nikmat dan juga menggunakan kepada dua bapa kita berbagai-bagai nikmat, walaupun mereka itu dulu makan hanya ubi kayu, maka dengan itulah kita besar dan dengan itulah kita pandai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.